Bayangkan, seorang tokoh yang terkenal dalam politik dan kini merupakan seorang usahawan tiba-tiba dikaitkan dengan serangan terhadap anak seorang pemimpin politik. Tuduhan itu disifatkan sendiri oleh beliau dengan satu perkataan yang ringkas, yaitu gila. Bunyinya macam drama, tetapi ini adalah realiti dan kita akan bongkarkan ataupun kita akan ulaskan dari semua sudut kontroversi ini. Baiklah, salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Kejadian berlaku pada 13 Agustus 2025 yang lalu kira-kira jam 2 petang di sebuah kawasan menurunkan penumpang di sebuah pusat membeli belah di Putrajaya. Anak dan istri Datuk Seri Rafizi Ramli baru sahaja ingin memasuki kereta ketika tiba-tiba ada dua lelaki yang bertopi keledar penuh berpakaian hitam menyerang anaknya, seorang budak yang berusia baru 12 tahun dengan jarum suntikan lagi. Aduh, baru 12 tahun, apalah dosa budak ini. Keadaan semasa itu cukup mencemaskan dan menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Shazeli Kahar, anak Rafizi tidak mengalami kecederaan fizikal yang ketara namun akan melalui 6 bulan pemeriksaan darah untuk pastikan tiada jejak darah, racun ataupun jangkitan virus. Rafizi percaya ini bukanlah satu insiden yang rawak. Beliau menyangkakan ia ada kaitan dengan pertemuannya bersama sekumpulan pemberi maklumat ataupun whistleblower yang membocorkan satu skandal kewangan yang sedang disiasat. Serangan ini dipercayai sebagai amaran yang jelas, cubaan untuk menutup mulut sebelum maklumat tersebar lebih jauh. Satu mesej ugutan turut dihantar kepada istrinya. Kata mesej itu, diam, andai teruskan, AIDS. Nah, disertakan 3 emoji picagari. Satu psikologi, serangan psikologi ke tahap baru yang sangat-sangat menakutkan. Di tengah kontroversi ini muncul nama Datuk Seri Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak, seorang usahawan dan bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau merupakan ketua pembangkang. Ramai mula pertikai, adakah benar beliau ada kaitan? Tetapi Farhash dengan tegas menafikan gila. Satu perkataan ringkas yang sampailah ke media seperti Sinar Harian dan Malaysia Kini. Dalam nada yang santai, penasaran tetap terpancar. Siapa main politik kuat sangat sampai serang budak 12 tahun? Anwar pula memberi jaminan di Dewan Rakyat bahwa siasatan akan dijalankan secara telus dan rapi. Sekarang ini siasatan oleh Polis Selangor dan Bukit Aman sedang berlangsung. Media mencatat suasana politik Malaysia mula menjerit. Tidak pernah kita dengar kes targeting anak ahli parlimen. Seorang pakar kriminologi dari Manipal University College Malaysia menyatakan tindakan tersebut amatlah jarang sekali berlaku dan menunjukkan ia merupakan satu serangan terancang yang menghantar mesej kepada masyarakat bahwa tiada siapapun yang akan selamat. Sementara itu, penganalisis politik IIUM Dr. Syazia Syukri pula mengecam tindakan kejam ini sebagai petanda pergeseran panas dalam iklim politik negara jika benar ada motif politik. Dalam naratif ini, kita dapati beberapa lapisan kontroversi. 1. Kenapa Rafizi yang sedang cari pengesahan skandal kewangan tiba-tiba pula keluarganya diserang? Dan yang kedua, kenapa Farhash, tokoh yang berlatarkan politik dan kini seorang usahawan pula dikaitkan? Adakah ini usaha untuk mengalihkan perhatian ataupun memang wujud sebab yang sahih? Yang ketiga, mesej ugutan yang sangat ekstrim. AIDS, serangan dengan jarum. Aduh, sahabat-sahabat, ini bukanlah perkara yang biasa. Dari pinggir medan politik ke lapangan siasatan. Adakah benar serangan ini bermotifkan politik? Siapa yang untung ataupun rugi
jika ini terbukti adalah satu usaha intimidasi. Adakah tindakan ini mencerminkan Malaysia semakin rentan kepada keganasan politik? Dan kita selitkan fakta dari sumber sahih tadi agar penonton tahu memang kita tidak akan fitnah. Semuanya berdasarkan laporan media dan kenyataan pihak yang terlibat. Di sini kita tidak akan membuat naratif kita sendiri, kita tidak akan membuat cerita sendiri. Baiklah, jangan dulu pergi. Soal kontroversi mengundang spekulasi dan kita kena timbulkan rasa ingin tahu. Siapakah sebenarnya pihak yang terlibat di sebalik semua ini? Adakah penyerang itu bertindak atas arahan ataupun secara bersendirian? Apakah skandal keuangan yang Rafizi cuba bongkar itu benar-benar berkaitan dengan nama tertentu seperti Farhash? Kalau ya, di mana buktinya? Ataupun ini hanyalah satu usaha menjatuhkan reputasi politik? Kenapa serangan melibatkan syringe dan juga message aids? Adakah elemen psikologi ketakutan dijadikan senjata? Dan yang paling penting, apakah rakyat Malaysia akan mendapat perlindungan yang cukup jika kes sebegini tidak ditangani dengan tegas? Jangan abaikan, sahabat-sahabat semua. Simak sampai habis sebab jawapannya mungkin lebih mengejutkan daripada yang kita semua sangka. Baiklah semua, sebelum kita mengakhiri video pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Karens VMY untuk kupasan ataupun ulasan isu-isu panas politik tanah air kita. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian saja, terima kasih semua.